InsyaAllah. Tak maaf. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita dapat bertemu sekali lagi di dalam satu kuliah harian kita. Sepatutnya pagi tadi, minta maaf tak dapat, masih kita dalam ada perkara yang terpaksa dibuat, dan ini pun kita lewatkan sedikit. Jadi Alhamdulillah, Allah izin kita, mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memulakan dengan kita membaca syahadah kita, dan mohon kepada Allah perlindungan daripada syirik, daripada perkara murtad. Kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita beristiqamah dengan Islam dan perjuangan Islam, dan memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah syahadah kami ini sebagai salah satu daripada wasilah jalan untuk kami dapat menghabiskan umur kami dengan Islam, dengan iman, dengan kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah SWT yang diberikan kesempatan walaupun lewat pada hari ini untuk kita bersama-sama. Alhamdulillah, pertama kali saya bersiaran pada kali ini bersama dengan tanjak dan kopiah. Ada kopiah atas ni, kopiah hitam biasa tu, kat luar kata ada tanjak. Tanjak ni sebenarnya bukanlah kita kata sesuatu yang terlalu istimewa, tapi nak gambarkan bahawa orang Melayu, bangsa Melayu tu, dia ada tanjak. Tanjaknya tu sebenarnya dia seperti serban, seperti serban, lilit kan, tapi orang Melayu ni dia kreatif sikit lah. Jadi dia buat sesuatu yang boleh fit. Cumanya kebanyakan orang pakai tanjak, dia tidak ada tidak ada kopiah, hanya kosong, nampak kepala. Jadi kita tukarlah. Kalau orang nak pakai tanjak, ramai saya nampak anak-anak muda kita pakai tanjak. Pakai tanjak ada kopiah kat dalam, ada penutup supaya membezakan dengan orang biasa. Orang sing dia tak ada kopiah kan, dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan salah satu daripada arkanul mujahadah,
yang lepas kita telah berbincang berkenaan dengan uzlah dan berkenaan dengan diam, yang merupakan salah satu ataupun dua daripada rukun-rukun mujahadah yang digambarkan oleh para ulama kita, hasil gabungan daripada Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, daripada Tarbiyah Ruhiyah Syed Hawa rahimallah, daripada Ibnu Athaillah dan syekh-syekh yang lain lah, daripada Al-Hikam dan sebagainya. Cuba kita gabungkan perkara-perkara ini dan kita melihat perkara yang ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak gambarkan kepada tuan kenapa salah satu daripada perkara yang paling penting dalam Islam ialah amal. Amal. Jadi kita kena beramal. Kita bukan hanya berteori, kita bukan hanya mendengar ceramah, kita bukan hanya kita kata membina kekuatan ilmu kita. Ada orang berpuas hati dengan ilmu, dia dapat belajar kat Madinah, dia kata dah okey dah. Dapat belajar di Mesir, dia kata dah okey dah. Dia dah boleh baca Quran, dia dah boleh baca 30 juz, dia dah boleh hafal 30 juz, dia kata okey dah. Jadi dia rasa macam kita kata okay, best lah gitu kan, dah boleh, dah berilmu. Tetapi ilmu itu sebenarnya tidak bermanfaat melainkan kita beramal. Jadi sebab tu di dalam kehidupan kita ni, terutamanya di akhir zaman, kita amat memerlukan kepada amal. Jadi ilmu yang kita tahu tu tak banyak tak apa, tapi apa yang kita tahu kita cuba amalkan. Sebab Allah SWT tidak suka kepada mereka yang bercakap, berilmu tapi tidak beramal. Jadi Allah benci. Jadi ini yang sebut pada pagi ni, pada tengah hari ni lah, dah tengah hari ni pun, walaupun gelap mendung di sini. Jadi kita nak sama-sama merasakan kita perlu beramal. Dan amal itu pula bukan hanya sekadar beramal, tetapi beramal mestilah amal yang membina kekuatan untuk kita bermujahadah. Bermujahadah. Kenapa kita nak bermujahadah ni? Kerana kalau kita bermujahadah ini, maknanya kita akan membina kekuatan. Sebab amal, sekadar amal tu dia ada kita kata dapatlah fadilatnya tu kan, amal tadi tu. Tetapi mujahadah dia akan membina kekuatan. Apa kekuatan dia? Dia akan mendapat hidayah Allah. Dia akan mendapat hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu akan membawa dia kepada kekuatan menjadi orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik, dia meningkat kebaikannya. Bukan muhsinin ni bukan orang yang sekadar buat baik, tetapi dia meningkat kebaikan. Allah berfirman suratul Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi Allah gambarkan suratul Ankabut ayat 79, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad fina, pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan memberikan kepada dia hidayah untuk berada di atas jalan kami itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Muhsininnya apa? Orang-orang yang berbuat kebaikan, berada dalam kebaikan dan berbuat kebaikan. Allah juga berfirman dalam surah Muhammad, wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Wallazina ihtadaw, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi orang yang bermujahadah ni Allah bagi hidayah. Dan hidayah itu apa? Dia akan berada di atas jalan Allah. Dan kemudian dia akan menjadi orang yang muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Muhsin, al-ihsan, ihsan, tambah kepada peringkat ihsan. Dan kemudian orang yang mendapat hidayah tadi, wallazina ihtadaw zadahum huda, maka orang yang mendapat hidayah tu dia bermujahadah lagi, zadahum huda, maka Allah akan tambah pada dia hidayah, tambah lagi, wa atahum taqwahum, sehingga akhirnya Allah akan anugerahkan kepada dia takwa. Takwa. Jadi maknanya kita lihat, kita bukan hanya sekadar beramal, tetapi amalan kita mesti sampai kepada tahap mujahadah. Mujahadah. Jadi mujahadah ni merupakan sesuatu yang amat penting kepada mereka yang berada di akhir zaman, terutamanya hari ini. Saya berbincang semalam berkenaan Great Reset sebentar. InsyaAllah hari ini malam ni kita akan sambung Great Reset tu. Kita akan sambung. Sekarang ni dia dah tunjuk dah secara depan-depan. Dah ada parti bangsa Malaysia ditubuhkan. Parti bangsa Malaysia ditubuhkan oleh orang-orang muda.
Orang-orang muda dan parti bangsa Malaysia ini adalah merupakan parti yang dia punya tema dia Great Reset 2030. Great Reset 2030 semalam dia tubuhkan, dilancarkan oleh orang muda lah. Orang muda siapa? Adalah kaitan dengan orang tertentu. InsyaAllah malam nanti kita akan sentuh sikit lah tentang perancangan mereka tu, apa dia sebenarnya, siapa dia ni Great Reset ni, apa benda dia kan. Kita akan cerita malam ni, insyaAllah tuan-tuan ikutlah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Baik, jadi pada hari ini kita akan sambung. Kita kata amalan mestilah sampai kepada mujahadah. Yang pertama kita sebut dia mesti berdasarkan iman, Islam dan sebagainya. Sekarang kita dah sampai ke peringkat apa namanya, arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah. Kita telah sampai kepada peringkat rukun mujahadah, iaitu yang kita sebut yang kedua itu, iaitu diam. Diam. Jadi rupa-rupanya diam ini adalah salah satu daripada rukun mujahadah. Kita dah bincang kemarin, dan dalam perbincangan itu kita dah menunjukkan kepada kita semua bahawa sesungguhnya apa yang berlaku kepada seorang yang dalam mujahadah, dia memelihara lisan dia. Maksud diam ni bukan jadi syaitan bisu. Maksud diam bukan jadi syaitan bisu, bukan jadi orang yang bisu, tengok mungkar diam aja, tak bercakap apa, walaupun dia mampu bercakap, mampu mencegah, tapi dia tak cegah, jadi syaitan bisu. Bukan maksud diam ni jadi syaitan bisu, jangan salah sangkap. Maksud diam ini ialah dia memelihara dan mengatur lisan dia, sehingga lisan dia itu boleh membawa dia kepada syurga Allah. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Nabi kata apa? Apa saya nak bacakan juga. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan siapa-siapa yang beriman kepada hari akhirat, hari kemudian, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Dia cakap yang baik ataupun diam. Kenapa penting untuk cakap baik ataupun diam ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu penguasaan sesiapa ataupun cara untuk menguasai kebaikan. Maknanya nak menguasai kebaikan. Nak menguasai kebaikan ni, kata Nabi, ada dua perkara yang penting, iaitu yang pertama, hendaklah kamu menutup ini, lisan. Jaga lisan. Jaga percakapan kita. Jangan main cakap aja ikut emosi kita. Cakap je ikut nafsu kita. Jadi yang pertama, jaga lisan. Kenapa? Kerana dia kata setiap yang kamu buat itu, bertindak itu, akan dipertanggungjawabkan. Jadi digambarkan di sini, hendaklah kamu jaga lisan kamu. Jaga kamu lisan kamu, dan kemudian kamu jaga kemaluan kamu, maknanya daripada berzina. Dan apa perkara yang boleh membawa kepada zina? Dalam ayat Quran Allah gambarkan, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Maknanya perkara yang mendekatkan diri dengan zina pun jangan. Maka kata Nabi apa? Siapa yang boleh menjaga lisan dia, siapa yang boleh menjaga kemaluan dia daripada berzina tadi, maka dia akan jamin syurga. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dia nak sebut kat sini bahawa rukun mujahadah yang kedua ini cukup besar impact dia. Siapa yang boleh menguasai diam dia tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, rupanya orang yang paling banyak bercakap bukanlah orang yang paling terror. Kata-kata penceramah. Kerja apa penceramah? Kerja dia bercakap aja. Bercakap je kerja dia. Bukan orang yang paling terror. Orang yang paling terror, orang yang paling banyak beramal. Bukan paling banyak bercakap. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya ni banyak cakap, banding dengan tuan-tuan banyak dengar kan. Jadi tak semesti saya lebih baik daripada tuan-tuan sekalian. Jadi latihan untuk mujahadah di sini ialah nak memelihara lisan kita. Maka bagaimana cara kita nak memelihara lisan? Saya sambung sikit apa yang kita bincang 2 hari lepas, iaitu yang pertama, kita kena diam dulu. Diam dulu. Kenapa kita kena diam dulu? Sebab kalau kita bercakap, kita tak pasti yang kita cakap tu baik tak baik. Jadi sebelum bercakap, diam dulu. Diam dulu, tengok dulu, perhati dulu kan. Kemudian apabila kita telah terlatih, terbiasa dengan diam, terbiasa dengan diam, maka lepas itu barulah kita boleh ada kemampuan untuk menilai, menimbang. Menimbang ni apa maknanya? Bila bercakap tu, cakap dia tu adalah disebut qaul qawi, percakapan yang kuat. Baru dia boleh bercakap dengan percakapan yang baik. Jadi kalau kita tak biasakan diri kita diam, maka kita tak akan boleh bercakap dengan percakapan yang baik. Jadi sebab tu yang pertama sekali diam. Latih diam dulu. Jadi jumpa dengan orang, pertama sekali jangan cakap dulu. Cuma bagi salam, cukup bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian dia pun jawab. Dan lepas tu diam dulu.
Kan? Diam dulu. Lepas tu bila kita dah diam, kita ataupun kita nak cakap, kita cakap benda yang bermanfaat. Kita tanya khabar dia. Kan? Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat, contoh kan. Jadi kita diam dulu. Diam dulu bercakap-cakap, kan? Selepas daripada kita belajar diam. Jadi mujahadah, rukun mujahadah ini, para ulama kita menggambarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan lebih baik kita berdiam daripada bercakap yang tidak baik. Maka kerana kita ni, hati kita ni banyak benda tak baik, maka akan keluar benda tak baik, kita diam dulu. Maka bermujahadah itu ialah membiasakan diri diam, sangat ditekankan. Ini adalah sebahagian daripada mujahadah. Jadi diam ini merupakan sebahagian daripada mujahadah, jihad kita melawan nafsu. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang yang boleh berjuang melawan diri dia untuk menuju kepada taat Allah. Dan di sini kita lihat berdiam diri adalah merupakan salah satu perkara yang penting di dalam kerohanian menuju kepada Allah. Baik, kalau kita diam, kita nak buat apa? Jadi dalam tarbiyah, Nabi mengajarkan kita, yang penting ialah zikran kasira. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya, ingat Allah. Jadi Nabi suruh kita ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar diam aja. Diam tu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berzikir. Kita berzikir, kita berfikir. Berzikir dan berfikir, tafakkur. Jadi perkara yang kita gambarkan di sini ialah sekiranya kita kurang mampu bercakap dengan bijak, maka hendaklah kita diam. Kerana apa? Yang bercakap dengan yang tidak bijak itu adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak bercakap mesti bijak. Apa maksud bijak? Bijak ni maknanya kita cakap kena pada tempatnya. Bukan main cakap aja. Kita pun cakap dengan dia. Contohnya kan, kita kata kat sini kita dah bincang dah. Contohnya kita nak bagi peringatan kat dia. Kenapa dia ni suka buat maksiat? Maka kita nak ceritalah pasal syurga dan neraka. Kita nak cerita pasal neraka. Jadi cerita pasal neraka dekat anak-anak. Cerita pasal neraka dekat anak-anak. Kita pun cakap dekat anak-anak kita, neraka Allah ni ada 7 sekian siksaan dia sebagainya. Ketika tu tengah makan cerita pasal neraka. Ini baik tak percakapan tu? Cerita tazkirah pasal neraka tu baik, tapi cerita tengah makan tak baiklah. Jadi tak bijak, kurang hikmah, kurang bijak. Maka sebab itulah kenapa kita kena diam, kerana kita bukan hanya nak bercakap yang baik, tapi nak bercakap yang hikmah. Nak bercakap yang hikmah, cakap yang ada kebijaksanaan, yang tepat pada waktunya. Dia bukan mencakap je. Kalau mencakap je senang. Senang. Macam anjing kan. Dia nampak orang, nombor satu dia buat apa? Menyalak dulu. Tu anjing. Kita tak mau jadi macam anjing. Nampak orang, menyalak dulu kan. Nampak orang, menyalak dulu. Jadi anjing nampak orang, dia menyalak dulu. Contohnya kan, orang asing. Baik. Jadi sebab itulah di sini contoh tadi kita gambarkan bahawa permasalahannya bukan hanya kita bercakap baik, tetapi juga kita bercakap dengan hikmah. Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang Allah SWT telah memberikan hikmah kepada dia, cakap yang bijaksana tadi, bijaksana, cakap tepat, kena pada waktunya, poinnya kena, suasananya kena, semua kenalah. Maka kata firman Allah, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang telah diberikan hikmah, kemampuan untuk bijaksana dalam bercakap, dalam beramal dan sebagainya, maka dia telah diberikan kebaikan, kan? Khairan katsira. Utiya khairan katsira, dia telah diberikan kebaikan katsira yang banyak. Ini surah apa ni? Al-Baqarah 269. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang bagaimana bukan hanya sekadar cakap, tapi hikmah. Jadi orang manusia ni kan, dia lagi banyak dia iman, lagi banyak dia takwa, lagi banyak dia mendekati Allah, lagi tinggi tingkatan dia kepada Allah. Dia tak banyak cakap, dia banyak berdiam, berzikir, berfikir. Bila bercakap hanya perkara yang memerlukan dia cakap, baru dia cakap. Cakap yang baik, cakap yang baik. Dan sebab tu kalau suami kita diam, isteri kita diam, jangan kita buruk sangka kat dia pula. Ini mesti marah kat saya ni kan. Contohnya, kita buruk sangka kat dia. Ini mesti dia orang ni tengok ustaz ni tak cakap, senyap je, datang-datang assalamualaikum tuan-tuan, diam kan. Dia tengok orang aja kan. Dia bukan maknanya dia diam tu dia tak suka kat kita ataupun dia tengah marah kat kita.
Bukan maknanya dia tengah nak buat apa-apa kat kita yang tak elok, tak. Tapi sebenarnya mungkin dia tengah berfikir, mungkin tengah berzikir. Dia diam dulu. Jadi ini adalah latihan kita. Membiasakan diri untuk diam merupakan awal daripada membiasakan untuk bercakap yang benar. Jadi bila kita berdiam, maknanya kita membiasakan diri kita untuk bercakap yang baik dan bercakap dengan hikmah. Bercakap dengan hikmah. Jadi sebab itulah diam ini digambarkan oleh para ulama kita sebagai salah satu daripada rukun mujahadah. Jadi kalau kita bercakap aja, cakap aja, maka sebenarnya adalah merupakan suatu yang mengikut nafsu. Walaupun yang kita cakap tu baik. Saya pernah berjumpa dengan seorang ni. Dia kalau jumpa dengan orang kan, memang bercakap. Dan cakap dia bagus, baik cakap dia. Memang bagus. Bukan kalau cerita mengumpat orang ke fitnah, tak. Tapi bercakap je. Sampai orang yang duduk tepi dia, dengar dengan dia ni, dia je bercakap. Orang lain nak bercakap tak boleh. Dia je bercakap. Sampai letih-letih lah dia cakap tu. Tapi dia bagi nasihat. Bagi nasihat kan. Jadi itu tidak hikmah. Tidak hikmah. Hikmahnya apa? Hikmah ni dia bukan hanya dia seorang bercakap. Tapi dia membiarkan orang lain bercakap supaya dia mendengar, berdiam diri, salah satu daripada mujahadah. Walaupun dia da'i, PU lah, pencetus ummah, ataupun da'i lah, sebut tadi dalam rancangan TV kan, dia tidak akan banyak bercakap kalau dia seorang yang bermujahadah. Jadi bermujahadah ini dia hanya bercakap bila perlu, bercakap baik, dengan bijaksana, dengan hikmah, supaya percakapan itu ada kesan yang positif di dalam kehidupan dia. Sebab itulah dikata di sini bagaimana kegagalan seseorang itu untuk memelihara lisan dia. Kegagalan kita nak pelihara lisan kita merupakan satu kegagalan yang besar dalam mengembeling dirinya untuk proses mendidik dirinya untuk bermujahadah. Jadi kita gagal tahan cakap kita ni, tahan cakap yang bijaksana ni, tahan cakap yang baik ni tadi, baik bisa macam mana baru kita bercakap. Kita gagal menahan diri untuk bercakap yang baik dan hikmah tadi, maka sebenarnya satu kegagalan yang besar dalam mujahadah. Besar ni bukan sikit. Kita ingat tak ada apa, cakap-cakap, mentang-mentang lah dia ustazah, mentang-mentang lah dia guru, cikgu, mentang-mentang lah dia human resource, tukang cakap, tukang ceramah contohnya, kan dia pun cakap aja. Jadi sebenarnya kan kita tidak boleh gagal mengekang lisan kita, maka itu adalah merupakan kegagalan yang besar dalam mujahadah. Salah satulah. Sebab itu diam adalah langkah yang pertama sekali daripada pengekangan nafsu dalam bercakap. Jadi diam. Orang yang telah sukses dalam melakukan proses diam, bermakna dia telah sukses dalam mengutarakan perbicaraan yang terkendali dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang telah boleh menjaga lisan dia, maka dialah orang yang mendapat taufik Allah dengan perbicaraan yang hikmah. Perbicaraan yang hikmah. Sebab itu kita kena banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Hari ini zikir, banyakkan zikir, banyakkan berfikir, tafakkur, tazakkur. Kita berzikir dan kita berfikir. Jadi di sinilah orang yang boleh menjaga perbicaraan dia, maka orang itulah orang yang mendapat taufik Allah, mendapat hidayah dan taufik Allah. Akhirnya kalau kita tengok sini pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, saya bacakan makna dia. Kalau tidak kerana hati kamu ternoda, kalau tidak kerana hati kamu ni ternoda, dikesani oleh kejahatan, keburukan, dosa, dan perbicaraan kamu yang berlebih-lebih, kamu bercakap banyak. Kalau tidak kerana cakap banyak ni, kalau tidak kerana hati kamu rosak itu, nescaya kamu akan mendengar apa yang aku dengar. Kamu akan dengar apa yang aku dengar. Maknanya benda yang luar biasa. Yang luar biasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berlebih-lebihan dalam bercakap ini menyebabkan basirah kita tertutup. Berlebih-lebihan dalam bercakap menyebabkan basirah kita, pandangan mata hati kita tertutup. Ini sebab tu kena penting mujahadah. Kena mujahadah lisan. Kenapa kita cakap banyak, kata Nabi? Kalau tidaklah kerana hati kamu ternoda, hati kamu kotor, dan juga kalau tidak kerana kamu bercakap banyak, bercakap berlebih-lebihan, banyak cakap,
Nescaya kamu akan dengar apa yang aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Ahmad. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita nak melihat dalam kehidupan kita, sungguh bahawa menjaga diam itu, menjaga bercakap itu adalah merupakan satu yang besar. Kerana kita akan dapat mendengar apa yang Rasulullah SAW dengar. Apa dia? Contoh saya nak sebut kat sini. Hari ni ramai orang duk cakap pasal akhir zaman ni. Macam mana lah nak tahu Imam Mahdi dah ada tak ada? Macam mana nak tahu Imam Mahdi ni dah lahir tak lahir? Dah timbul tak timbul? Macam mana nak tahu ni Dajjal ke tak Dajjal? Macam mana nak tahu? Tuan-tuan, kata Nabi SAW kepada kita, hadisnya mahfum ya. Apa kata Nabi SAW? Dia kata apa? Setiap seorang itu ada qalb, ada hati. Dan hati itu ada al-wa'iz. Al-wa'iz ni apa? Pengingat. Jadi rupa-rupanya hati yang bersih, dia akan menjadi pengingat kepada kita. Pengingat kepada kita. Maknanya kalau sesuatu yang tak elok, dia akan ingatkan. Hati itu akan ingatkan. Hati itu akan memberi peringatan kepada kita. Yang ni bagus ni, yang ni tak bagus. Jadi oleh kerana hati kita ternoda dan kita bercakap banyak, maka kita tak boleh dengar peringatan daripada hati. Hati yang ada iman tadi. Jadi kadang-kadang kita rasa kita buat keputusan kita salah. Keputusan kita buat salah. Kenapa? Kena ikut nafsu. Kita tak ikut hati kita yang beriman tadi, tak ikut. Maka tak dengar. Itu salah satu dia pendengaran. Pendengaran apa? Hati yang berbisik kepada kita, bukan syaitan. Sebab kita berzikir, kita bersih hati kita kurang cakap, syaitan tak boleh masuk. Tak boleh masuk syaitan. Dia nak masuk, dia terbakar. Kerana kita banyak zikrullah, kan Allah akan jaga. Allah akan jaga hati kita. Dan kemudian ada al-wa'iz. Wa'iz ni apa? Pengingat. Dia akan jadi pengingat kepada kita. Jadi salah satu bisikan hati dengan iman tadi, dia akan bisik, ini tak kena ni, ini tak boleh ni, ini maksiat ni. Contohnya sekarang ni kan, banyak di dalam Facebook, dalam media sosial kan, orang hantar kita nak berkenalan, orang hantar nak berkenalan. Ini daripada mana? Arab. Daripada Arab kan. Daripada mana? Daripada Syria. Syria kan tengah bergolak sekarang. Arab Syria katakan. Kita kata, wah bagus, dia pun hantar mesej kepada kita. Saya seronok tengok awak punya tazkirah lah, apa contohnya lah. Wah awak bagus contohnya. Dia pun puji-puji kita sebagainya. Kemudian nak berkenalan sebagainya. Akhirnya berlakulah di media sosial kita, berlakulah perkara-perkara yang tak elok. Banyak berlaku sebenarnya, saya nak sebut kat sini, media sosial. Hanya kerana FB, kerana Insta dan kerana media sosial yang ada, manusia terlibat sampai berzina, terlibat sampai membunuh, terlibat sampai peringkat memperkosa, membunuh, menculik, berzina. Ini bukan orang sebarang-sebarang ni. Orang yang ada ni, kalau pengalaman ni, pada satu ketika ni, seorang pelajar daripada UTM, saya sebut nama ni, UTM. Dia berkenalan dengan seorang perempuan ini, daripada universiti yang lain. Tapi laki-lakinya UTM. Orang sekolah agama At-Tarbiyah. Mahad At-Tarbiyah, sekolah agama. Kemudian selepas itu, dia berkenalan dengan perempuan, bersuka-suka dari sudut seronok dalam FB, dalam apa semua. Akhirnya dia apa? Dia bertemu, berjumpa, cakap je tak best. Lepas tu buat calling-calling dari sudut video call tak best, kena jumpa, akhirnya berzina. Padahal asalnya dengan tazkirah je. Asalnya. Kenapa? Kerana hati itu sudah tidak ada al-wa'iz. Al-wa'iz, pengingat dah tak ada dah. Takwa dah tak ingat dah. Kita tak boleh dah nak nampak, tak boleh dengar bisikan baik dalam diri kita, tak boleh dengar. Kenapa? Banyak cakap. Kerana kita terlalu banyak cakap, kerana kita terlalu mengikut hawa nafsu, ternoda. Kita punya hati kita ternoda. Jadi banyak perkara-perkara yang begini yang berlaku. Begitu juga bisikan-bisikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Allah SWT nak menyampaikan isyarat kepada kita. Isyarat-isyarat yang penting. Isyarat penting di akhir zaman. Contohnya tentang petunjuk-petunjuknya. Ni apa berlaku sekarang ni? Pandemik. Kan? Suntikan. Chemical weapon. Bio weapon. Great reset. Perkara yang sedang berlaku di depan kita hari ni, kita tak nampak. Padahal di situ ada al-wa'iz. Ada peringatan-peringatan. Ada.
Allah Subhanahu Wa Taala tak akan biarkan kita tanpa ada tazkirah. Sebab tu Imam Al-Banna rahimahullah dia kata apa? Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kehidupan bagi manusia, melainkan dia juga mencipta sistem untuk mentarbiah, membina, membaiki, mengislah manusia tersebut. Jadi maknanya dalam hidup kita ni ada tazkirah, ada peringatan. Tapi hati kita ni oleh kerana ternoda ikut nafsu aja, ataupun hati kita ni banyak bercakap, kita tak boleh nak nampak peringatan tu. Tak boleh nak nampak peringatan tu. Saya bagi satu contoh. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan. Tidak berbunuhan. Seorang bunuh seorang. Qabil kan. Lepas mati adik dia tu, dia tengok termenung, nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba dia nampak Allah datangkan burung gagak depan dia. Dan burung gagak tu bergaduh sampai salah seekornya mati. Dia nampak burung gagak tu mati. Kemudian burung gagak yang dah membunuh kawan gagak tadi, dia pun kais pasir tanah tadi, kais sehingga bentuk lubang. Dia pun tolak pelan-pelan, tolak bangkai kawan dia mati tu, dia timbus, dia terbang. Jadi Qabil tengok, macam gini, dia pun baru tersedar bahawa dia dah bunuh saudara dia, dan kemudian dia nak kena uruskan, nak kena kebumikan. Maka dia pun buat. Ini petanda peringatan kan? Allah datangkan burung. Kita ni ada peringatan tak? Ada peringatan. Tapi oleh kerana kita tidak memelihara lisan kita, Allah tutup isyarat tu. Allah tutup isyarat. Kita tak nampak isyarat. Dan oleh kerana kita tidak menjaga jiwa kita ni, hati kita daripada nafsu dan ternoda dengan dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan isyarat-isyarat kebaikan itu datang kepada kita. Jadi itu Nabi gambarkan kepada kita, kalau tidak kerana hati kamu ternoda dan kotor, dan juga perbicaraan kamu yang berlebih-lebihan, kamu cakap banyak sangat, banyak bercakap, tak banyak mendengar, tak banyak berdiam, nescaya kamu akan dengar apa yang aku dengar. Nabi kata kita akan dengar apa yang Nabi dengar, maksudnya sesuatu yang merupakan peringatan, isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah, sesuatu yang menyebabkan kita lebih kuat lagi. Hari ini kita tak kuat sebab kita tidak ada bisikan-bisikan, isyarat-isyarat dan perkara yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita, yang terhalang oleh perbicaraan yang melalaikan, perbicaraan yang kotor, dan juga hati yang kotor. Sebab itulah, apabila kita berlebih-lebihan dalam berbicara, inilah merupakan salah satu faktor yang akan tertutupnya hati daripada hal yang gaib. Jadi basirah kita akan tertutup dengan banyak cakap. Basirah kita akan tertutup dengan banyak cakap. Sebab tu orang yang banyak cakap ni, dia tertutup pintu hati dia. Sikit. Kenapa? Dosa akibat daripada percakapan tadi. Maka diam adalah jalan untuk kesihatan hati. Jadi diam ini adalah merupakan salah satu jalan untuk menyihatkan hati. Kita ingat nak sihatkan badan aja, kena exercise lah, kena berenang lah, kena naik kuda lah, kena memanah lah. Ingat sihat tubuh badan kita. Nak kena jogging lah, dipanggil apa, brisk walk lah, dan sebagainya. Makan benda yang elok-elok, jangan makan gula putih, jangan makan tepung gluten dan sebagainya kan. No gluten, no sugar, no GMO, semua no. Nak jaga kesihatan, kita ingat nak jaga kesihatan yang zahir, kita terlupa nak jaga kesihatan hati. Kesihatan hati ini salah satu ialah kita jaga perbicaraan kita, cakap kita. Dan semua hal ini akan menjadikan diam itu sebagai salah satu daripada rukun mujahadah. Tapi apa maksud diam yang menjadi ubat ini? Bagaimana diam boleh menjadi obat? Diam akan menjadi obat kepada hati. Ini diam yang merupakan awal dari pengekalan lisan. Jadi diam, macam mana dia boleh menjadi obat hati? Bila kita diam, nombor satu, kerana kita nak jaga lisan. Diam kerana kita nak jaga perbicaraan kita, lisan kita daripada berkata yang buruk. Itu obat. Kita jumpa kawan-kawan kita, nak ngumpat dia. Nak mengumpat. Jumpa, sedap lah ni. Mengetih sebagainya, duduk-duduk kan. Jadi, kita tujuan jumpa nak mengumpat cerita pasal orang. Mengumpat ni cerita pasal orang kan.
Kita dah terbiasa duduk kat situ, sekali pukul 10 pagi makan dengan kawan-kawan, kan duduk kat meja tu, kan semua duduk mengumpat A, mengumpat B, mengumpat C, kita diam. Diam akan menjadi obat apabila dia menjadikan satu untuk mengekang lidah kita, lisan kita daripada bercakap perkara-perkara yang mungkar. Dan diam itu adalah berperingkat, dan diam ini ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu kita diam ni ada peringkat-peringkatnya, dia ada tahap-tahap dia. Diam yang bukan dari perbicaraan yang harus dilontarkan. Jika percakapan itu adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau untuk kita mengajar sesuatu yang fardu, sesuatu yang baik, ilmu, maka diam pada situasi itu adalah haram hukumnya. Jadi diam bila kita patut bercakap untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nak tegur, kita orang alim, kita ada ilmu, kita tahu, kita pakar, doktor pakar. Tiba-tiba kita tak bercakap pada Kementerian Kesihatan, tak mau cakap dengan dia, ataupun pada kerajaan, tak mau cakap dengan dia, dengan kepakaran kita, ada yang tak betul pada mereka, kita diam, tak mau cakap ini mungkar, ini maksiat, hanya kerana nak jaga siasah kita, maka diam daripada melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kita kena buat benda itu, maka itu adalah haram hukumnya. Jadi diam masa itu haram. Diam untuk kita berbicara, mengajar, menyampaikan ilmu, sesuatu yang orang kena tahu, maka diam itu haram, tak boleh. Jadi diam yang dimaksudkan sini untuk mengekang kita daripada bercakap, lisan kita daripada bercakap perkara-perkara yang maksiat. Jadi diam yang begitu saja. Kalau diam yang melakukan amar ma'ruf munkar, itu tak boleh. Itu tak boleh. Ada yang kata handsome. Handsome tu luarannya, dalaman tak tahu insya-Allah. Handsome kata handsome kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kategori ini, maka diam sangatlah baik sebagai salah satu daripada tahapan dalam kehidupan manusia. Jadi kita kena diam. Diam adalah merupakan satu alat, satu jalan. Satu alat, satu jalan. Bukan tujuan. Jadi bukanlah kita diam aja terus, bukan tujuan kita. Diam adalah merupakan satu jalan sahaja untuk kita memperbaiki diri kita. Diam juga sangat baik sebagai salah satu daripada tahapan kehidupan jiwa yang konstan, jiwa yang istiqamah. Jadi diam ni juga dia boleh menyebabkan hati kita istiqamah dengan apa? Dengan zikrullah, istiqamah dengan kebaikan, kan? Dan bukan dia merupakan tahapan-tahapan. Jadi diam ini bukanlah dia merupakan satu-satunya matlamat. Bukanlah kita kena diam sepanjang waktu. Jadi diam ni ialah diam dalam rangka kita nak mengekang lisan kita daripada perkara yang tak elok. Diam dulu. Kalau marah tu, sebelum kita keluarkan kemarahan kita tu dengan perkataan, diam dulu. Bila dah tenang, baru kita bercakap. Bila dah tenang, baru bercakap. Jangan bercakap masa tengah marah. Kalau kita cakap masa tengah marah, nanti yang keluarnya apa? Entah apa-apa perkataan. Kita pun kalau dengar baliklah kaset suara kita rakam, suara kita tengah marah, kita cakap tu, kita pun malu nak dengar. Tak percaya, masa kita tengah marah, kan, cakap dengan kawan kita ataupun satu rumah kita tu, masa aku tengah marah, tengah cakap tu, kau rakam. Boleh tak? Kita pun rakam. Rakam. Lepas tu dengar balik. Dengar semula. Cakap masa marah. Kan? Bila dengar balik, Allahu Akbar, malunya cakap macam gini. Kita tak sedar, tak perasan. Kan? Sebab tu diam merupakan salah satu perkara tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama. Kita kena jaga, kan, perkataan kita, lisan kita. Dan daripada huraian-huraian di atas kita dapat fahamlah bahawa diam itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun dalam mujahadah. Dalam rukun-rukun dalam mujahadah, diam. Boleh tuan-tuan lah. Ni diam 2 hari saya buat diam ni. Kemarin dengan hari ni saya tambah. Kenapa? Kerana diam ni salah satu rukun yang penting yang orang susah nak buat. Susah nak buat. Bercakap memang senang sebab kita pandai pula cakap. Jenis orang pandai cakap. Lagilah banyak nak bercakap. Rupanya diam tu lebih baik daripada bercakap. Kalau nak bercakap, pastikan dia baik dan hikmah. Kan? Baik dan hikmah. Baik dan bijaksana. Bukan baik saja. Mesti kena pada tempatnya. Bukan main cakap aja. Mentang-mentang lah kita ni da'i,
Dai yang menang kat TV3 tu. Mentang-mentanglah kita PU, pencetus ummah, mentang-mentanglah kita ni guru, cikgu, mentanglah kita ustazah. Kita mencakap, jumpa nak bercakap je. Masa ceramah tak apalah cakap, lepas ceramah diam, dengar, tengok, perhati. Kan? Lepas tu kita menjaga apa dia panggil? Menjaga apa dia panggil? Menjaga hati kita. Kenapa? Sekiranya kita boleh berdiam diri dalam rangka untuk mengekang lisan kita daripada perkara yang tidak elok, maka sesungguhnya kita adalah merupakan apa? Merupakan orang yang berjaya menjaga apa kita kata tadi, hati kita. InsyaAllah. Itulah insyaAllah tuan-tuan dan puan. Saya nak sambung lagi, tapi sekarang pukul 3.30. Ada 15 minit lagi. Saya sambung sikit lah. Ada 15 minit lagi insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita akan buat satu sesi insyaAllah. Tuan-tuan, saya nak cerita pasal Great Reset. Dah keluar dah dia punya tanda-tandanya kat Malaysia ni. Kan, saya akan ceritalah malam ni insyaAllah. Okey, rukun arkanul mujahadah yang ketiga ialah lapar. Berlapar. Berlapar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dari sanad yang hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu wajib bersusah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah ni satu yang wajib bagi orang beriman. Susah. Kerana sesungguhnya susah itu merupakan kunci kepada hati. Maka kesusahan yang Allah bagi tu, rupanya bagi orang yang beriman tu wajib. Sebab apa? Kata Nabi, kesusahan itu merupakan kunci kepada hati. Nak masuk rumah kena ada kunci. Nak masuk hati kena ada kesusahan. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana susah itu? Ya Rasulullah, macam mana susah tu? Apa yang dimaksudkan susah tu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tundukkan hawa nafsu kamu. Tundukkan hawa nafsu kamu dengan lapar dan jadikan ia dahaga. Ini hadis hasan sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu wajib bersusah payah. Kamu wajib susah. Kerana sesungguhnya susah itu adalah kunci kepada hati. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, susah macam mana tu ya Rasulullah? Tundukkan nafsu kamu dengan berlapar dan jadikan ia dahaga. Jadi maknanya tuan-tuan, tak makan, tak minum, berlapar dahaga ni merupakan salah satu kunci hati. Kunci kepada hati. Tapi janganlah pula kita sebut kepada orang yang kena tengah-tengah banjir, tengah susah ni, kita bagus kamu lapar tak payah makan. Janganlah pula sebut tu, dia memang lapar sungguh kan. Jangan orang tengah ditimpa dengan balak bencana banjir sebagainya tu, kita suruh dia sabar. Jangan kita tahan makan dia, bagi makan kita ni. Jadi kita kena tundukkan nafsu kita dengan bersusah. Maka Nabi kata apa? Apa susah tu? Nabi kata berlapar dan menjadikan ia dahaga. Jadi hadis ini, hadis hasan sahih. Hadis ini memperlihatkan kepada kita bagaimana lapar tu, berlapar itu memungkinkan untuk menjadi obat kepada jiwa. Jadi lapar ni rupanya ubat. Ini pun satu perkara yang kita tak perasan juga. Rupanya lapar ni ubat. Lapar nanti makan penampar. Jadi lapar ni rupanya ubat. Salah satu keadaan daripada keadaan untuk merawat hati kita. Merawat hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, hadis sahih, wahai kaum muda, wahai orang muda, jika di antara kamu ada yang telah mampu menikah. Nabi kata apa? Mampu menikah. Ada tak orang tak mampu? Ada. Bukan semua orang mampu menikah. Ada orang kata kita ni dah jumpa dengan sekian ni, Allah dah jumpakan kita dan sebagainya, inilah kita kena nikah ni. Tak semestinya. Jumpa tu ujian kepada kita. Mampu bernikah, maka bernikahlah. Kalau kamu mampu menikah, kalau tak mampu jangan kita ambil kata dah jumpa kena nikah. Tak mampu jangan.
Sebab itu sangat baik untuk memelihara penglihatan dan kemaluan. Baik jaga mata dan jaga kemaluan daripada berzina. Dan barang siapa yang belum mampu, nampak? Ada tak yang tak mampu? Ada yang tak mampu. Maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan penawar kepada nafsu syahwat. Puasa berlapar. Jadi rupanya puasa ni kan disebut sebagai penjara kepada nafsu. Jadi inilah digambarkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat saya akan sambung esok berkenaan dengan lapar ni. Kan, apa konsep lapar dalam tarbiyah? Adakah lapar tu maknanya tak makan, tak minum? Ataupun macam mana konsep lapar ni? Jadi kita kena faham. Yang dimaksudkan lapar ni bukan hanya tak makan, tak minum. Tapi dia ada konsep dia. InsyaAllah kita akan sambung pada esok insyaAllah berkenaan dengan rukun ini, iaitu rukun yang ketiga dalam arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah untuk kita bina kekuatan. Dan insyaAllah kita akan melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan tadi itu. Untuk malam ni insyaAllah tuan-tuan dan puan, saya akan sentuh sambungan semalam berkenaan dengan bencana-bencana yang bakal menimpa kita. Salah satunya ialah bencana Great Reset. Great Reset. Jadi bencana Great Reset ni saya dah cerita dah semalam sebahagiannya. Yang merupakan dia bukan satu konspirasi, bukan satu pakatan, dia bukan satu perkara yang kita ada-adakan, tapi merupakan perkara yang telah didedahkan oleh pemimpin-pemimpin dunia, pengerusi dan founder kepada World Economic Forum, Managing Director MD kepada IMF, Secretary General kepada United Nations. Ini semua orang besar-besar ni. Prince Charles saya dah sebut dah semalam. Mereka menyatakan perlu untuk melakukan Great Reset. Apa Great Reset tu? Kita dah bincang dah semalam sikit semangat. InsyaAllah hari ni kita akan sambung. Kita akan cerita sikit bahayanya. Apa bahayanya? Dan kemudian kita akan cerita sikit bencananya. Macam mana bahaya itu boleh membawa kepada bencana. InsyaAllah malam 9.30. Macam biasalah 9.30 insyaAllah. Lepas orang-orang dah santai-santai, mungkin kita akan bincang-bincang insyaAllah. So tolong sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dan tentang hari ini tuan-tuan, fokus kepada diam. Jadi mula-mula kita kena diam dulu. Jangan cakap lagi, diam je. Habis saya dah duduk kat rumah, saya seorang-seorang, tak ada orang lain dah. Saya seorang aja. Saya cakap pun selalu dengan dinding aja. Pun kena diam juga. Sebab konsep diam bukan maknanya tidak bercakap. Konsep diam dalam arkanul mujahadah bukan maknanya kita tak bercakap. Konsep diam maknanya kita menjaga, memelihara lisan kita daripada bercakap yang Allah tak suka. Itu konsep diam. Jadi sebab tu diam ni bukan maknanya kita kena duduk sorang-sorang dan gua sorang-sorang supaya diam, tak, bersuluk sorang-sorang, tak. Diam ni maknanya bila kita bersama dengan orang, bila kita sorang-sorang bersama dengan orang dan lain, maka kita memelihara lisan kita. Walaupun kita duduk sorang-sorang, tak ada orang lain, tapi kita maki hamun orang, kan? Celakalah engkau, lah habau, disebut nama, dia sorang-sorang. Itu tak diam tu, itu bercakap. Jadi diam bukannya kita tak bercakap dengan orang. Diam bukan kita tidak kena duduk sorang-sorang. Diam maknanya kita memelihara lisan, kita memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang membawa murka Allah daripada percakapan kita. InsyaAllah tuan-tuan cuba tengok balik apa yang saya sebut tadi, huraian tadi tu. Dia mudah-mudahan bila kita sebut tengok tu, barulah kita akan dapat memahaminya. Tuan-tuan, mungkin ada yang bertanya juga yang nampak masuk ni kan, kenapa duk saya pakai ni? Ni first time saya pakai tanjak ni. Yang pertama, tanjak ni hadiah daripada seseorang yang dekat dengan saya. Tak payahlah tanya siapa dia. Orang tu dekat dengan saya lah, rapat. Dia hadiah. Jadi bila hadiah ni saya kena pakailah. Kenapa? Ni adalah satu yang baik dalam meraihkan. Yang kedua, tanjak ni merupakan salah satu perkara yang penting kepada orang Melayu, kerana dia adalah simbol kepada kepahlawanan. Maksudnya tanjak ni kalau jatuh kat bawah menghina, dia menghina kan. Tanjak tu dijatuh di bawah, dipijak macam pijak kepala begitu kan. Jadi tuan-tuan, saya pakai ni mungkin Allah susun supaya pakai petang ni kan, supaya kita nak rasa bahawa kita dah sensing lengan. Orang Arab kata apa? Sensing lengan.
dah sensing lengan ni, peribahasa bahasa Arab ni, sensing lengan ni, maknanya apa? Maknanya dah nak bekerja dengan intensif, tak patah balik dah, bekerja keras. Jadi bila pakai tanjak ni, bila pakai sesuatu yang kita rasa macam, kalau pahlawan lah dulu lah, kita nak contoh-contoh orang pandai-pandai dulu kan, maknanya nak pergi dah pakai baju bertempur lah, kita kata gitu kan, maka tak ada undur dah. Jadi tuan-tuan, saya pakai ni sebab nak nyatakan Great Reset akan berlaku pada tahun depan secara intensif. Maka kita nak kena pakai pakaian untuk berjuang. Tak boleh dah nak mengundur-undur dah. Jadi kalau orang Melayu pakai tanjak kan, sebab tanjak ni terkenal orang silat, lah orang silat kan. Orang tak silat ni tak pandai tanjak ni. Ni pun yang bagi ni pun orang silat juga kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat menyingsing lengan kita tu. Kata Nurul Aini Asman, dah start singsing lengan, maknanya kita dah start serius dalam segala yang kita buat, tersusun. Itu dia tema dia lah, macam itu. Bukanlah sebab nak tunjukkan kita ada tanjak ke apa. Tanjak tak ada apa pun. Ini pun orang bagi kan, bukan saya beli, orang bagi. Jadi orang itu perhati, dia bagi kat saya pun alhamdulillah, terima kasih kan. Saya pun pakailah, dah orang bagi kan. Jadi insya-Allah satu kebaikan kan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha la syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansurna ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqut jihad fi sabilillah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i was salihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni jumpa dan doakanlah semua lancar. InsyaAllah pukul 9.30 malam kita akan sambung tajuk Great Reset. Saya pernah sampaikan tajuk ni sebelum ni, tapi kita akan ulas mengikut apa yang berlaku sekarang, insyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.